Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-447 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kata dia, lamma tuwfiya Abdullah ibnu Ubay, ketika mana matinya Abdullah ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik. Abdullah ibn Ubay bin Salul, jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anak dia Abdullah ibnu Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, dia kata kat Nabi, a'tini qamisaka ukaffinhu fih, berilah pakaianmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk aku kafankan bapakku dengan pakaianmu. Fa'atahu iyyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi kepada anak dia Abdullah untuk dikafankan bapa dia kepala munafik tu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa'atahu iyyah muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul daripada puak Khazraj. Dia ni kepala munafik pada zaman Rasulullah SAW. Sebelum adanya Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam, umat ada dua je, tak Islam kafir. Muslim, mukmin, sadiqul iman, jujur imannya, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya ada puak kafir. Jelas kafirnya tak? Datang Abdullah bin Ubay bin Salul ni, maka jadi 3 golongan. Muncul golongan yang dinamakan munafik. Munafik menzahirkan Islam, masuk Islam, tapi sebenarnya kafir. Sebenarnya menzahirkan Islam saja, dalamnya masih kafir. Dia berjayalah untuk menubuhkan golongan yang ketiga. Lepas daripada hak umat ada dua saja, satu Islam mukmin, satu kafir. Bila adanya muncul manusia namanya Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji, maka dia muncul golongan yang ketiga. Dia berjayalah untuk membentuk blok ketiga, kata orang, iaitu blok munafik. Yang sebelum itu jelas, siapa Islam ikut Nabi jelas.
Siapa tak mau ikut Nabi dan sebagainya, kafir. Memang jelas penentangannya. Abdullah bin Ubay bin Salul ni orang Madinah, orang Arab, bukan Yahudi ya. Dia bukan Yahudi, dia Arab. Dia Al-Khazraji, Al-Khazraj. Kita tahu dekat Madinah bergaduh Aus dengan Khazraj dan sebagainya, berpok-pok dan sebagainya. Mereka semua dah akhirnya bersepakat untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul jadi kepala kat Madinah lah. Jadi raja ke, tak tahu lah istilahnya, raja ke, sultan ke, gubernur ke, menteri besar ke, tak sebagai, tak kira lah. Melobi lah untuk jadi kepala kat Madinah. Orang ramai pun dah mula bersetuju nak melantik dia lah. Tiba-tiba hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Bila sebelum berlakunya hijrah, telah pun adanya beberapa orang yang telah masuk Islam secara sulit dekat Makkah. Sampai dekat Madinah mereka sampai ke agama Islam. Apabila Nabi SAW sampai di Madinah, maka mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul begitu kecewa sekali lah. Kenapa tak kecewa? Kerana yang sepatutnya dia dilantik menjadi MB ataupun gubernur, akhirnya bila ramai orang menerima Islam dan sebagainya, Nabi datang ke Madinah, maka Nabi dilantik menjadi kepala Madinah lah. Bukan saja Aus dan Khazraj dan sebagainya, orang Yahudi pun setuju untuk melantik Nabi sebagai ketua dekat Madinah. Orang kafir dan sebagainya. Termeterainya piagam Madinah. Bila termeterai piagam Madinah, maka semua yang menyain piagam tersebut bersetuju bahawa Nabi SAW adalah pemerintah Madinah. Menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul ni kecewa lah. Sebab tak dapat jadi pemimpin. Maka dia asalnya adalah bertujuan peribadi. Tetapi oleh kerana tujuan peribadi, kepentingan peribadinya itu tidak dicapai dengan datangnya hadirnya Nabi SAW ke Madinah, maka kawan-kawan dia habis semua lari belaka. Dia tak lari. Dia tak lari. Apa dia buat? Maka dia iklan dia Muslim. Dia iklan di Islam. Tapi sebenarnya dia tidak masuk Islam. Dia hanya menzahirkan Islam saja, tetapi bertujuan untuk menghancurkan Nabi dan umat Islam dari dalam istilahnya. Kan? Maka itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyaklah dan pelbagai bentuklah penentangan dibuat dan direka dan sebagainya untuk menentang Islam ni. Bukan hanya satu cara, 2, 3 cara, 4 cara, 5 cara, 6 macam-macam cara untuk tujuan menghancurkan Islam. Pakat tak cukup pakat dengan orang Islam yang ada yang lemah iman dan sebagainya, maka dia pakat dengan kafir musyrikun, dia pakat dengan Yahudi dan sebagainya. Maka dalam peperangan Bani Nadir, peperangan macam-macam peperangan, maka yang menjadi onar, duri dalam selimut ni, betul ya? Duri dalam selimut, betul? Duri dalam daging. Duri dalam daging ni, dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jika ada dengar orang kafir nak menyerang Nabi, maka dia pakat dan macam-macam lah. Dia suruh orang Yahudi sebagainya pakat sebab gini, bunuh Nabi sebagainya. Macam-macam. Itu belum lagi mulut dia yang lancang dan celupa kepada Nabi SAW. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan sebagainya, maka dia ni mulut celupa hatta dia cakap dengan Nabi, jauhlah diri daripada aku ni. Busuk bau himar engkau ni, busuk, aku tak suka. Hak tu dia cakap kepada Nabi. Mulut dia tu. Bukan saja tindakan, mulut boleh tahan. Dalam peperangan, siri-siri peperangan,
Dalam peperangan Uhud umpamanya, maka dia mengepalai sebahagian daripada orang-orang Islam ni, dia mempengaruhi, maka di dalam perjalanan separuh daripadanya balik. So ini Abdullah ibn Ubay bin Salul. Anak dia Abdullah, sehingga anak dia Muslim dan bagus Islamnya, sehingga apabila macam-macam dah bapak dia ni buat, maka dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya engkau perintahkan bunuh, biar aku yang bunuh sendiri bapa aku. Kerana aku tak nak orang lain hak bunuh bapa aku. Nanti aku rasa something lah. Kan? Maksudnya kalau orang lain bunuh bapa dia, mesti kot ada rasa macam, yelah orang lain bunuh bapa dia kan. Dia tetaplah itu bapa dia. Kan? Maka dia sendiri offer kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ni bapa aku dibuat macam-macam. Jika engkau perintahkan nak bunuh dia, biar aku bawa penggal kepala bapa aku bawa daripada engkau. Ataupun biar aku yang membunuh bapa aku, tidak orang lain yang membunuhnya. Apa Nabi kata kepada Abdullah? Ati' abak, taat bapa engkau, buat elok. Ahsin ila abik, buat baik kepada bapa engkau. Tu Nabi suruh. Macam-macam. Maka Nabi, apabila Abdullah, anak dia ni, offer diri untuk bunuh sendiri bapa dia, jika Nabi perintahkan, maka Nabi kata, tak payahlah, buat baik kepada bapa engkau. Sehinggalah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul tahun 9 Hijrah, bulan Syawal. Maka mati bapa dia ni. Maka bila mati bapa dia ni, maka dia pergi kepada Rasulullah, ngadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi datang melihat jenazah Abdullah ibn Ubay bin Salul. Yang sebelumnya, kenapa Nabi tak bunuh? Orang kata macam-macam, wahai Rasulullah, dia ni teruk lah, munafik dan sebagainya. Bukan Nabi tak tahu dia munafik, Nabi tahu. Tetapi kebimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya Nabi ambil tindakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi bimbang nanti sampai berita hak yang tak betul kepada orang ramai. Tambah pula, orang ramai tak tahu keadaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksudnya, bukan nak kenal sangat Abdullah bin Ubay bin Salul dengan dia punya jahatnya tu, perancangan jahatnya, tak semua orang tahu. Hatta di sisi orang kafir dan sebagainya pun, kemungkinan akan menimbulkan masalah jika sekiranya Nabi bunuh. Maka Nabi bimbang, akhsya, aku bimbang takut-takut nanti hak sampai berita kepada orang ramai, hatta kepada orang kafir, lain daripada hak yang sepatutnya. Maka orang akan kata, tengoklah Nabi Muhammad, tengoklah Muhammad tu, kawan dia pun dia bunuhnya, sahabat dia pun dia bunuhnya, itu Muhammad. So Nabi bimbang, apa orang kata, sekiranya Nabi bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Maka Nabi menimbang antara maslahah dengan mafsadah. Jika sekiranya bunuh, bukan tak boleh, boleh bunuh. Tinggal lagi mafsadah yang lebih besar, maka macam-macamlah berita buruk nanti akan sampai kepada Islam, khasnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan tersebarlah berita yang menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya. Maka Nabi mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa. Maksudnya, tidak membunuh Abdullah ibn Ubay bin Salul. Ketika mana matinya Abdullah ibn Ubay bin Salul, Waja'a Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay radhiyallahu anhu ila Nabi. Datanglah kepada Nabi anak dia Abdullah ibn Abdullah.
kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini qamisak, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak minta kebenaran, bagilah jubah yang engkau sedang pakai sekarang ni kepada aku, supaya ukafinhu fih, supaya aku mengkafankan bapa aku dengan pakaianmu, wahai Rasulullah. Wa salli alaih, dan salatlah kepada jenazahnya, ataupun doalah kepada jenazahnya. Wastaghfirlah, dan mohonlah keampunan kepada Allah untuknya. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qamisahu. Nabi pun buka jubahnya itu dan Nabi bagi kepada Abdullah. Wa qama li yusalli alaih, dan Nabi kata, kafanlah bapa engkau dengan pakaian ini. Ini hadis Bukhari. Sebagai riwayat lain menyatakan sehingga bapaknya telah pun ditanam, dikurik balik. Wallahu alam. Hak riwayat Bukhari lebih kita ambil lah. Maka riwayat Bukhari ni, maka anak dia datang dan minta kepada baju Nabi, minta dekat Nabi baju Nabi untuk dikafankan bapaknya dan disalatkan jenazah bapaknya. Wastaghfir lahu, dan mohon keampunan kepada Allah untuknya. Fa'atahu Nabi, Nabi pun bagi kepada Abdullah untuk bajunya itu untuk dikafankan bapaknya. Wa qama la yusalli alaih, dan Nabi berdiri di sisi mayat Abdullah ibn Ubay bin Salul untuk salat kepadanya. Sehingga Nabi berdiri itu sehingga dah selesai tanam. Nabi tunggu. Kemudian apabila sampai sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an dengar bahawasanya Nabi menghadiri jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Nabi salatkan, Nabi doakan, dan Nabi istighfar untuk dia. Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala lahu, Umar kata kepada Rasulullah, alaysa Allah nahaka an tusalli 'alal munafiqin? Kata Umar kepada Rasulullah, tidakkah Allah melarang engkau, wahai Rasulullah, untuk mendoakan kepada orang munafik? Dalam sebagai riwayat lain, a'ala, adakah di atas orang ini engkau nak doa? Kata Umar radhiyallahu an. Faqala, dalam riwayat ini dipendek, inni khuyyirt. Umar radhiyallahu anhu cakap kata demikian, wahai Rasulullah, ini orang kafir, munafik. Munafik itu kafir lah. Tak. Zaman itu tak ada munafik kita istilahkan sekarang ni. Munafik pada waktu itu kafir. Munafik kemudian baru ulama bahagikan munafik i'tiqadi, kemudian munafik amali. Munafik akidah, munafik amalan. So tu datang hadis Nabi, ayatul munafiqu salas. Adapun munafik asal yang dia tu rujuk adalah kafir ni, menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ni apabila matinya, macam kita sebutkan tadi, maka Nabi salat atas jenazahnya dan Nabi doakan atas jenazahnya. Umar tidak setuju, dan Umar berkali-kali mengulang-ulang sehingga dalam riwayat dia pergi di hadapan Nabi, wahai Rasulullah, ini munafik. Nabi senyum je. Oleh kerana banyak kali dia cakap, maka Nabi SAW kata, boleh, Umar, boleh tak kau ke belakang? Boleh tak ke belakang? Sehingga Nabi cakap macam tu. Nabi kata, Umar, sila ke tepi. Macam tu. Dan Nabi kata, inni khuyyirt fakhtart. Aku diberi pilihan dan aku memilih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law a'lamu anni in zidtu 'ala 70 yaghfir lahu, la zidtu 'alaiha." Iaitu berdasarkan ayat Allah Azza wa Jalla surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Allah kata dalam surah Taubah ayat 80 ni, istaghfir lahum, sama ada kau minta keampunan untuk mereka ataupun tidak, iaitu tidak minta ampunan untuk mereka.
Maksud itu khuyirt. Aku dibagi pilihan. Sama ada Allah kata kat Nabi, sama ada kau minta ampun ke? Atau kau tak minta ampun ke? Itu pilihan lah. Khuyirt. Maka itu Nabi kata kepada Umar, aku diberi pilihan khuyirt. Fakhtart. Maka aku memilih untuk mendoakan dia. Kemudian Allah kata lagi, in tastaghfir lahum. Sekiranya kamu memohonkan ampunan pun untuk mereka ni, iaitu puak-puak munafik ni, 70 marrah, 70 kali pun, falan yaghfirallahu, Allah tidak mengampunkan lahum. Allah tak ampunkan mereka. Surah Taubah. Sama ada engkau minta ampun ke tak minta ampun ke, itu pilihan kau. Sekiranya engkau memohon keampunan 70 kali pun, Allah tak akan mengampunkan mereka. Apa kata Rasulullah? Faqad ja'at al-ayatu bit-takhyir baina al-istighfar wa adamihi. Maka telah datang ayat untuk diberi pilihan kepada Rasulullah sama ada istighfar ataupun tidak. Falamma salla alaihi nazalat al-ayatul ukhra wa hiya qauluhu ta'ala. Ini diringkaskan lagi. Nabi SAW kata di awal tadi itu, oleh kerana Allah kata minta ampun 70 kali pun Allah tak akan ampun. Kalau sekiranya minta lebih daripada itu Allah ampunkan, aku akan minta lebih daripada itu. Allah ni kata 70. 70 marrah. Maka Nabi nak minta ampun 71, 72, 73. Lebih daripada itu. Kalau sekiranya lebih daripada itu, kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan mengampunkan dosanya. Maka tetaplah Nabi mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul sehinggalah turun ayat berikutnya, iaitu surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum. Jangan kamu salat atas seorang pun di kalangan mereka, ataupun mendoakan seorang pun di kalangan mereka. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Jangan kamu tusalli ala, jangan kamu salat ataupun mendoakan ke atas salah seorang daripada mereka yang mati selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan kau berdiri di kuburnya. Wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah. Sesungguhnya mereka itu kufur kepada Allah. Kata Allah. Wa rasuluhu. Dan dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka itu adalah fasiqun. Fasik. Lepas turun ayat At-Taubah 84. Baru Nabi stop daripada mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. So itu kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hak ni kepala munafik yang diminta oleh anaknya Abdullah untuk diberi kafankan baju Nabi kepada bapaknya dan salat atas mayatnya dan istighfar atas bapaknya. Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay bin Salul Muslim, bagus Islamnya. Tapi ialah bapak kan. Maka itu bapak dia. Maka dia minta kat Nabi supaya dikapankan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin harapannya lah, mungkin diampunkan. Wallahu a'lam. Nabi SAW kemungkinan nak mengambil hati kot Abdullah ni. Kan? Wallahu a'lam juga. Oleh kerana dah dia datang kat Nabi minta baju Nabi untuk dikapankan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Abdullah itu sendiri adalah sahabat Nabi yang baik Islamnya. Bagus. Samalah sebagaimana yang berlaku kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika mana bapaknya masuk Islam dalam Fathu Makkah, maka bapaknya itu ditangkap dan dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata kepada Abu Bakar pada dia, bawalah balik bapa engkau ni, mandikan dia, bagi pakai wangi-wangian,
inaikan rambutnya, tapi jangan inai dengan kala hitam. Nanti dah siap, bagi tahu aku datang kat bapak engkau. Apa kata Abu Bakar? Tak sepatutnya seorang Nabi datang kepada bapakku. Sepatutnya bapa aku kena datang kepada Nabi. Apabila masuk Islam, Abu Quhafah, bapa Abu Bakar, maka apa kata Abu Bakar? Kalaulah tangan si tua ini adalah tangan Abu Talib, saya, Nabi lah adalah orang yang paling gembira pada hari ini. Dan dia menangis. Abu Bakar menangis. Sehingga Nabi tanya kepada Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Maka dia kata tadi, jika sekiranya tangan yang berbai'ah kepada engkau, wahai Rasulullah, ini adalah tangan pakcik engkau, Abu Talib, dah tentu engkau adalah orang paling gembira pada hari ini. Maka jika Nabi gembira, sahabat juga gembira. Maka mengatasi segala-galanya, bapak kemudian, Nabi dulu. Nabi berkata demikian untuk menjaga Abu Bakar. Kan? Siapa tak kenal Abu Bakar? Maka Nabi kata bawa balik, nanti Nabi datang sendiri jumpa bapak dia. Sama juga kes Abdullah ni. Kemungkinan oleh kerana dah nak dia mai datang minta pakaian untuk dikapankan bapak dia ni, dah lah kepala munafik. Tapi dah nak dia datang minta sendiri pakaian, baju yang Nabi pakai untuk dikapankan bapaknya. Dan berikutnya suruh pula salat lagi. Dan suruh pula istighfar. Maka mungkin Nabi pun oleh kerana nak menjaga hati Abdullah, maka Nabi juga menunaikan hajat yang diminta oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apa faedah kita dapat lagi daripada hadis ni? Rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia lah. Rahmatnya Nabi kepada umat baginda. Tak payah guna hadis ummati. Hadis ummati hak di akhir hayat tak sahih pun. Kan? Tak payah pakai hadis tu. Hadis tu tidak begitu hebat nak menunjukkan sayangnya Nabi kepada umat. Tak. Oh, setakat ummati, apa dia? Kan? Hadis tu tidak menunjukkan, apa orang kata, begitu sayangnya Nabi kepada umat. Hadis ni lebih menunjukkan sayangnya Nabi kepada umat dia. Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kepala munafik. Macam-macam perangai dia buat. Macam-macam, apa orang kata, strategi dia buat nak hancurkan Islam. Tapi sehingga akhir hayat, Nabi mengharapkan Allah ampunkan dia. Kemungkinan ada ruang untuk Allah Ta'ala ampunkan dia. Kan? Itu kasih sayang Nabi tu. Hak orang yang menentang dia. Hak menentang dia. Kenapa? Ya, kemungkinan ada ruang sebab dia ni Islam. Zahirnya Islam. Tinggal lagi dia menyembunyikan kekufuran. Tapi zahirnya Islam. Maka Nabi muamalah dia pun dengan muamalah Islam. Sebab zahirnya Islam. Kemungkinan masih ada ruang-ruang untuk diampunkan dosanya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Apatah lagi kita, kan? Orang mati tak kira dia ahli bid'ah ke, dia tak ahli bid'ah, dia Muslim, kan? Dia orang Islam. Dan kita mendoakan supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Datang orang yang setelah daripadanya berkata kepada Allah, kan? Wahai Tuhan, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jangan jadikan dalam diri kami ni ghillan lillazina amanu. Jangan jadikan dalam diri kami ni ada hasad, ghil kepada orang yang beriman. Innaka raufur rahim. So Nabi suruh doa keampunan dan Nabi sendiri mendoakan keampunan. Dan Nabi, adakah Nabi bersalah? Nabi kata Nabi khuyyirtu. Aku diberi pilihan. Nabi diberi pilihan. Sama ada nak mohon keampunan ke atau benda. Tinggal lagi Allah kata, jika engkau memohon 70 kali pun Allah tidak akan ampunkan. Itu pun begitu optimis.
Kemungkinan kalau aku memohon lagi lebih daripada 70 kali, kemungkinan Allah Ta'ala ampunkan. Sehinggalah turun hak yang akhir tadi. Maka, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan engkau salat di atas salah seorang pun di kalangan mereka yang mati selama-lamanya. Dan mereka itu kafaru billahi wa rasulihi. Mereka itu mengkufuri Allah dan Rasulnya. Dan mereka itu mati dalam keadaan mereka itu fasiqun. Dan sehingga ke hari ini, jasad Abdullah bin Ubay bin Salul itu tertanamnya dengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, tanamlah dengan baju jubah Nabi pun. Kalau kufur jugalah. Sehingga Allah Azza wa Jalla turun tadi ayat 84, jangan kau, itu dah ditanam tu. Nabi tunggu sampai mayat Abdullah bin Ubay bin Salul selesai ditanam. Dan Nabi doa. Diingkari oleh Umar bin Al-Khattab. Sehingga Nabi kata, Umar, kau ke tepi sikit, kau pergi belakang. Rimah. Sebab duk cakap tak berhenti ni Umar. Sehingga Umar pun kata, Subhanallah, adakah aku telah berlaku tidak beradab kepada Rasulullah? Umar kata demikian. Sehingga Nabi suruh ke belakang. Walaupun demikian, tertanam juga dengan jubah Rasulullah tak? Kafirlah juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Allah tidak membenarkan memohon keampunan kepada orang-orang kafir. Bermaksud hak tu kafir. Dan sama juga kita pada hari ini pun. Maka orang kafir kita tak boleh mendoakan keampunan Allah atas mereka. Hatta ucapan rest in peace pun tak sepatutnya diucapkan kerana dia tidak peace. Dia peace off. Dia tidak rest in peace. Jadi azab. Kita lalu kubur orang kafir. Abshiru bin nar. Khabar gembira engkau adalah neraka. Kita lalu kubur orang Islam. Assalamualaikum ya ahlan diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah biqum lalahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Minta Allah ampunkan, minta Allah bagi afiat kepada orang Islam. Lalu kubur kafir jangan kata assalamualaikum. Lalu kubur kafir abshiru bin nar. Khabar gembira engkau dalam neraka. Walaupun hadis itu sebagai ulama mendaifkannya. Wallahu a'lam. So itu tentang hadis Abdullah bin Ubay bin Salul. Poin kita tadi adalah yang paling penting adalah mengikut Nabi. Yang paling penting mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan adanya something daripada tinggalan Rasulullah. Kalau ada something pun daripada tinggalan Rasulullah, ya memang tinggalan Rasulullah ada berkat. Tapi zaman sekarang tak ada dah. Hak yang ada kat museum tu macam mana? Kan? Replika. Dia pun tulis replika. Dia pun bagi tahu replika. Pergi cium replika, apal? Pedang replika. Kita pun tak tahu mana satu hak betulnya. Tu zaman sebelum-sebelum ni rancak lah. Rambut Nabi dihidup. Boleh panjang kan? Potong panjang. Atau yang pergi simpan kat museum tu kenapa? Potong sikit simpan museum. Lain sebarkan kepada umat. Bodoh. Simpan sikit dah lah. Yang lain tu potong lah. Nanti dipanjang lah. Potong lagi panjang lah. Potong lagi panjang. Potong panjang. Semua kita dapat rambut Nabi dah. Tapi dah. Tak berlaku pun. Hak yang kat museum tu tak panjang-panjang pun. Dan panjang tu lah daripada dulu sampai sekarang. Kat Top Kapal Palace tu kan. Turki. Istanbul. Panjang tu je. Tak panjang pun. Macam rambut kita ni. Potong panjang. Tiba-tiba esok pagi nampak rambut tu panjang. Lepas tu pihak museum potong sikit.
Rambut Nabi, barang-barang Nabi semua dah habis dah, para sahabat ambil dah. Para sahabat yang ada rambut Nabi tu tak ada bagi kat orang ni. Aku mati esok berbubuh dalam kapan aku. So dah habis semua, dah habis dah. Sahabat bolot dah. Dan layaklah untuk mereka bolot daripada sahabat Nabi mereka. Sahabat Nabi tak? Hak yang jatuh dalam telaga cincin pun hilang dah. Tak jumpa dah. Hak kubak kat kubak tu dah. Tak ada apa yang tinggal yang boleh kita pastikan adakah itu benar tinggalan Nabi. Tak ada siapa boleh pastikan. Tak ada siapa. Tak ada ulama' pun yang kata benda itu confirm Nabi punya. Tak ada. Sebab tak tahu. Tiba-tiba ada sanad lah, main datang kat Malaysia lah. Tak ada hak betulnya, replika pun jadilah. Jilat lah replika kaki tu. Kan? Punya tak ada kerja tak. Jilat lah replika kaki tu banyak kali pun. Sampai luka lidah pun. Kalau dia buat bid'ah je, apa faedah? Hak dah Nabi bagi tahu dah. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalan tak ada, bekalan tak cukup, bekalan tak banyak, usahlah bermimpi untuk nasab keturunan membantu. Tak ada. Hak keturunan Nabi pun, itu Nabi cakap kat siapa tu? Untuk semua umat dan dah paling utama hak keluarga baginda lah. Hak dah Nabi kata, kalau dah amalan tak ada, apatah lagi kalau kufur, bid'ah dan sebagainya. Hak yang itu tertolak dari Islam, maka ciumlah banyak mana rambut Nabi pun. Kalau bid'ah tak lepas, memang tak lepas lah kita. Kalau dia cium banyak kali pun syirik masih buat, memang kena azab lah kita. Walau simpan rambut Nabi dalam kain kapan, walau simpan hak replika tu, tanam sekali replika tu dengan mayat-mayat tu sekali. Tanam. Buat 80, bagi kat mereka semua. Buat 80 cetakan replika. Seorang satu boleh dapat kan? Itu pun tak boleh nak fikir. Yang paling utama daripada cerita ni tadi, bukanlah penting baju tu point dia. Poinnya bukan hak baju tu, i'tini qamisak. Wahai Rasulullah, bagilah baju engkau untuk aku kapankan bapa. Dah selesai dah. Abdullah bin Ubaidah bin Salul dah dikapan dah pun dengan baju hak Nabi. Dah habis dah bab tu dah. Maka bab yang kita kena belajar adalah begitunya Nabi sayang umat. Hak begitu Nabi sayang umat, Nabi SAW suruh kita ikut dia. Bukan suruh buat bid'ah, bukan suruh buat syirik dan sebagainya. So itu yang sepatutnya daripada sunnah Rasulullah hak kita ikut, bukan sunnah jilat-jilat replika yang berlaku dan macam-macam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bid fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, ilbasu min thiyabikumul bid, pakailah pakaian kamu yang putih, pakailah pakaian kamu yang putih, fa innaha min khairi thiyabikum, kerana pakaian putih itu adalah antara pakaian yang terbaik bagi kamu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kapankanlah mayat-mayat kamu dengan kain hak putih. Kapankan mayat-mayat kamu dengan kain kapan putih. Dalam riwayat yang lain, akthiru min thiyabikumul bayad, banyakkan pakaian kita putih. Kerana Nabi suka putih dan kita akan dikapankan dengan kain putih. Maka kain putih disuruh banyak putih ni, satu, Nabi suka. Dua, hak putih of course lah, nampak bersih lah. Yang ketiganya, ingat mati ya. Banyak hak pakai baju putih, hak ingat sikit kain kapan. Kain kapan nak menyusul kan. Sunnah mengkapankan mayat dengan kain putih. Jika tidak ada kain putih, maka gunalah apa-apa kain yang ada. Ada apa nak tanya?
Hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah." Rawahu Muslim. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, katanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kafana ahadukum akhahu." Apabila salah seorang kamu mengkapankan saudaranya, falyuhassin kafanahu, maka perelokkan kafannya. Perelokkan kafan. Maka perelokkan kafan maksudnya pertama yang paling elok lah. Pertama yang paling elok daripada hadis sebelumnya kain putih. Maka kain putih itu yang paling elok. Jika ada putih maka putih. Jika tak ada putih, dan baru kita tengok color apa yang ada. Asal putih. So apabila disebut perelokkan kafan itu bermula dengan kain putih. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu wakafinu fiha mautakum, dan dengan kain putih itu dikapankan mayat kamu. Kemudian yang kata elok itu ngikut sunnah lah. Falyuhassin itu ikut sunnah. Maka ikut sunnahnya tiga kain putih ataupun 3 helai putih ni. Lianna Allah Ta'ala lam yakun yakhtaru li nabiyhi illa al-afdal, kerana dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pilih untuk nabinya melainkan yang paling afdal. Maka yang paling afdal 3 dan putih. Yang paling afdal 3 helai dan putih. Kemudian kita kapankan mayat seperti hadis yang lalu, daripada harta mayat. Kapan adalah daripada harta mayat. Fa in lam yakul lahu mal, kalau dia tak ada mal, fa kafanahu ala man talzimhu nafaqah, maka dia siapa nak nafkah lah, iaitu ahli keluarga atau orang nak bagi hadiah ke. Kemudian yastahibu takfin rajul fi salasil lafaif biyit min qutun wa in kafana fi qamisin wa mi'zarin wa lafaqatun jaz, amma an tajma'u al-lafaif thalath ma'al qamis wal izar fa innal hadith yadullu ala khilaf. Dia kata mustahab kita mengkapankan seorang lelaki dengan 3 helai. 3 lapis. Lafaif putih daripada cotton, wa in kafana fi qamisin, kalau dia kapankan salah satunya dengan qamis, jubahnya, wa mi'zar, kainnya, ataupun apa-apa kain yang dia pakai, jaz, boleh. Amma an tajma'al lafaif, tapi kalau digabung jubah dia, pakaian dia dengan lagi 3, itu tidak ditunjuk oleh hadis. Maksudnya 3 helai ni maksudnya termasuk kalau kita nak bagi dia pakai jubah tu. Katalah kita tanam dia dengan jubah dia. So jubah tu kira lapisan 1. So berikutnya 2 dan berikutnya 3. Yustahabbu takfin al-mar'a fi 5 athwab. Dimustahabkan bagi perempuan itu 5 helai putih min qutun, wahai izar wa khimar, iaitu campur sekali izar kain, khimar tudung, wa qamis wa lafafatain, qamis pakaiannya, termasuk sekali pakaiannya. Yustahabbu an yukaffana as-sabi fi thawbin wahid wa yubah fi 3 athwab. Untuk kanak-kanak selai, tapi boleh juga 3. Yustahabbu an tukaffin bintu saghirah fi qamisin. Bagi anak perempuan kecil boleh dengan qamis pakaiannya, kemudian dia punya lapisan tu tanpa tudung, li'adami ihtiyajiha, kerana perempuan budak waktu hidupnya pun tak perlu pakai tudung. Jadi tak payah pakai tudung. Yang wajibnya bagi semua, hak lapisan pertama. Hak lapisan pertama wajib. Maksudnya kalau dah tak ada baju pada semua, sekali lapis cukup. Itu dah dikira kapan.
Kemudian kelebihan Abdullah ibnu Abdullah, anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Min khiyaris sahabah, antara sahabat yang terbaik. Lain pun tak apa. Wallahu a'lam. Memperelokkan kafan, sebahagian orang macam kita sebut buat bunga-bunga dan sebagainya, suka hatilah. Dia nak lipat jadi bunga ros ke, bunga mawar ke, whatever lah, tu pun tak ada masalah lah. Tinggal lagi kalau dah tak reti tu, tak payah pun tak apa. Ikat macam coklat pun okey. Yang penting dikapankan. Tak kira lah. Macam mana pun buatlah. Yang penting mayat dikapankan. Wallahu a'lamu bissawab. Tak dinyatakan. Tapi kalau kita bubuh kapas, boleh ke tak boleh? Tak ada masalah lah bubuh. Orang kita dia bubuh dekat tempat anggota wuduk tak? Tempat anggota wuduk dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau dia tak bubuh pun tak ada masalah. Tapi oleh kerana bab ni tak ada masalah sangat, so okey lah. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung bab berikutnya. Bukan bab berikutnya, hadis berikutnya. Tanam. Wallahu a'lam. Kapan lagi?